Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal iyad billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang Azza wa Jalla, Tuhan sekalian alam, telah menciptakan dan telah mentadbirkan, dan kepadanya kita kembalikan segala urusan. Dan pada malam ini insya-Allah kita setelah menyelesaikan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, kita akan bagaimana yang kita sepakati, kita akan membaca mana-mana yang tertinggal daripada kertas kerja seminar Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang diadakan pada bulan lepas, 18 Disember di Masjid Raudhah, kerana ia banyak berkaitan dengan masalah-masalah tauhid dan akidah, dan memang pelajaran kita pada malam seperti ini adalah pelajaran akidah. Dan insya-Allah kita akan sambung selepas itu kitab Syarah Asma Al-Husna. Dan kita tahu bahawa antara kertas kerja yang telah dibaca adalah kertas kerja berkaitan dengan tafwid. Ini telah disampaikan oleh Fadil Ustaz Muhammad Zahir. Tapi beliau tidak sempat membaca kertas kerja beliau tentang at-ta'wil. Dan saya rasa kita perlu juga mengulang kaji perkara yang sangat penting berkaitan dengan takwil, iaitu di dalam muka surat 41 ataupun 41 36. Sebenarnya sebelum itu pun. Dia bermula dengan ke surat 28. Baik, kita baca muka surat 28, iaitu mentauhidkan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di sisi Ahlus Sunnah. Baik, dalam kertas kerja ini kita akan bahaskan tentang kaedah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Asmaul Husna dan sifat-sifatnya. Apa makna mentauhidkan Allah? Yang ini mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mengesakan Allah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, apa maknanya? Bagaimana kita nak tauhidkan Allah dalam Asmaul Husna, asma was sifat? Ya, ini kita katakan bahawa nama-nama Allah SWT ini hanyalah tauhid, maknanya hanyalah milik Allah SWT. Dan makna-makna yang di dalamnya hanyalah milik Allah SWT, tidak dikongsi oleh mana-mana makhluk. Boleh? Tidak ada makhluk yang mempunyai nama yang semulia nama-nama Allah SWT, dan tidak ada yang mempunyai sifat-sifat semulia sifat-sifat Allah SWT.
Itu maknanya tauhid al-asma' was sifat. Dan kalau kita samakan, menyelawan daripada tauhid, syirik. Jadi kita namakan makhluk dengan nama-nama ini dan makna-makna di dalamnya, iaitu sifat-sifatnya, kita samakan dengan Allah SWT, maka kita telah mensyirikkan Allah dalam al-asma' was sifat. Baik. Jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk menyesatkan, tetapi untuk memberi petunjuk. Sesungguhnya asas dakwah para rasul adalah pengenalan kepada yang disembah al-ma'bud subhanahu dan pengenalan kepadanya tabaraka wa ta'ala, bahwasanya berlaku dengan pengenalan kepada nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, iaitu terbina di asasnya keseluruhan tututan syariat dan kedudukan sunnah daripada cinta kepada ma'bud, berharap kepadanya, pengagungan kepadanya, pemuliaan kepadanya. Dengan itu maka telah didatangkan dengan pelbagai dalil-dalil dalam menerangkan apa yang disifati, yang disembah itu daripada sifat-sifatnya yang cantik dan keagungan perbuatannya. Jadi perenggan ini menerangkan tentang intipati dakwah para rasul. Jadi rasul-rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah kita katakan kandungan yang asas di dalam dakwah para rasul? Kalau kita tanya, adakah dia ajar tentang bagaimana nak modernkan dunia, bagaimana nak jadi kaya, ataupun bagaimana nak menang dalam peperangan walaupun sedikit jumlahnya? Adakah itu? Ataupun setakat nak masuk syurga jauh daripada neraka sahaja? Jadi lebih daripada itu sebenarnya. Asasnya adalah mengenalkan hamba-hamba kepada pencipta mereka, kepada yang disembah al-ma'bud mereka, dan mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana itu berlaku? Itu yang diterangkan dengan mengenalkan mereka dengan asma' Allah Subhanahu Wa Taala, nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Jadi makin kita tahu nama-nama Allah, makin kita tahu sifat-sifat Allah, makin kita tahu apakah perbuatan-perbuatan Allah, maka barulah kita akan dapat lebih mengenal Allah. Iaitu terbina di asasnya keseluruhan tututan syariat, baik, dan kedudukan sunnah. Semua tututan syariat dan sunnah itu terbina atas makrifat kepada Allah SWT dengan perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi baru datangnya cinta kepada ma'bud, kepada yang disembah. Kalau kita tak kenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, apa yang Allah perintahkan kepada kita, perbuatan-perbuatan Allah SWT, Allah mengampunkan orang yang buat dosa, itu perbuatan Allah. Baik, Allah cinta kepada orang yang bertaubat, ini perbuatan Allah. Jadi makin kita tahu, maka makinlah kita dapat menyembah Allah SWT. Dan kita tahu bahawa asas ataupun sebab diciptakan jin dan manusia, apa dia? Untuk kita menyembah Allah SWT. Ini mentauhidkannya. Baik, oleh kerana perkara ini adalah intisari daripada dakwah para rasul. Jadi bukan satu rasul, semua rasul intisarinya sama. Maka jadilah perkara yang paling jelas di dalam kitab Allah dan yang paling agung penerangan dan sebaik-baik perkataan adalah apa yang bersangkutan dengan bab yang agung ini, al-asma' was sifat. Jadi jangan kita sangka bahawa tak perlu kita belajar sifat-sifat ini sensitif, ini kontroversial. Kita cakap ajalah pasal biasa-biasa saja. Kita cakaplah pasal hukum ahkam. Orang tak solat lagi ramai. Baik, orang yang buat maksiat lagi ramai, yang tak tahu aurat pun lagi ramai. Kita cakap pasal tu je. Remaja, huru-hara, dadah masih banyak lagi dan sebagainya. Siapa yang nak counsel orang-orang yang keluar daripada ataupun yang baru keluar daripada penjara, yang baru nak tinggalkan dadah dan sebagainya, itulah yang kita fokus, lain jangan cakap. Jadi jawapannya salah. Dasar agama, dasar syariat, dakwah para rasul adalah mengenalkan hamba-hamba kepada Tuhan mereka. Baik, Allah SWT telah memberikan nikmat ke atas hamba-hambanya dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah turunkan ke atas mereka daripada Al-Quran, yang menjadikannya hujjah ke atas hamba-hambanya sebagai tanda kebenaran dakwah nabinya. Dia adalah hujjah atas hamba-hambanya dan hujjah untuk hamba-hambanya. Dia adalah dalil atas mereka kalau mereka enggan, mereka kufurkan nama-nama itu dan sifat-sifat itu. Tapi ia juga adalah dalil untuk mereka, jangan lupa.
Jadi tak ada jalan lain untuk kita mengenal Allah SWT melainkan dengan apa? Dengan Quran. Melainkan kitab Allah, dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita tutup mata, kita bayangkan Allah SWT. Tak boleh kita tidur lepas tu kita nak mimpi bertemu dengan Allah SWT. Ataupun kita duduk di dalam gua, kita solat 2 rakaat agaknya, tak tahu datangnya malaikat. Ataupun kita boleh nampak Allah SWT, Allah berkata-kata dengan kita. Itu tidak berlaku. Jadi jalan mengenal Allah SWT, hujahnya adalah dengan syariat. Dan syariat yang kita tahu untuk umat Islam adalah Al-Quran sumbernya. Baik, sebagai petunjuk kepada manusia di dalam setiap masa dan tempat, maka Allah Ta'ala telah menerangkan sebesar-besar penerangan dan memudahkannya untuk ditadabburkan dan untuk diingat serta pengenalan dengannya kepada hamba-hambanya, iaitu keistimewaan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan demi sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mau mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya? Jadi ini ayat diulang-ulang dalam surah Al-Qamar. Jadi mudah, Al-Quran ya Allah mudahkan untuk diambil pelajaran, lidzikri, untuk ambil peringatan daripadanya. Jadi ini menunjukkan bahawa dan telah kita terangkan, peringatan yang paling utama adalah mengenal Allah SWT, menunjukkan bahawa ia merupakan perkara yang sangat jelas. Berkata Allah Ta'ala menyifatkan kitabnya, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, memikirkannya. Ta'qilun, gunakan akal untuk memahaminya. Ada sedikit muskilah tentang ayat ini. Ini mungkin boleh jadi hujah untuk Mu'tazilah. Siapa tahu apa hujah? Ta'qilun, jadi apa dia? Supaya pakai akal. Tak ada, kita pun kata pakai akal. Adakah kita boleh faham Quran tak pakai akal? Untuk Mu'tazilah, tapi bukan bab tu, bab lain sikit yang lebih kritikal. Apa fenomena ja'alna? Bahawa Quran itu bukan kalam Allah, Quran itu makhluk. Sebab Allah jadikan Quran. Allah jadikan Quran, Quran dijadikan, mereka kata diciptakan. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Tapi perhatikan, ja'ala bukan khalaqa tau. Ja'alna bukan khalaqna. Jadi Quran tak diciptakan, dijadikan. Macam nak jawab? Qur'anan Arabiyyan. Jadi ini bukan apa? Bukan ciptakan. Kalau ciptakan, maf'ulun bihi dia berapa? Kalau ciptakan, satu je. Saya ciptakan manusia, insanan, satu cukup. Walaqad khalaqnal insana. Betul? Kami telah menciptakan insan. Tapi kalau dia ada dua, kami menjadikan insan sebagai gini, ini bukan ciptakan. Ini sayyara, tasyir, maknanya jadikan. Yakni jadikan dia fungsi seperti ini, dia bukan cipta. Dia dah ada dah. Baik. Sebab itu tak Quran, kata Allah SWT dalam ayat ini, sesungguhnya kami jadikan Quran itu sebagai dalam bahasa Arab. Bukan Quran tu diciptakan daripada tak ada. Quran itu bahasa Arab, jadikannya dalam bahasa Arab. Itu hikmah Allah SWT. Allah berkata-kata dalam bahasa Arab. Quran tu bukan seperti Taurat dalam bahasa apa? Bahasa Yahudi contohnya. Bukan seperti Injil dengan bahasa lain. Tak ada di situ dalil untuk Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah dulu-dulu suka pakai ayat macam ni. Ja'alnahu Qur'anan. Ni dalam surah Yusuf kan? Syu'ara pun ada. Ini bukan, ni surah Yusuf ni. Allah telah menerangkan bahawa sesungguhnya dia telah menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab yang jelas. Untuk difahami dengannya, maka Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin.
nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Munzirina. Nah, yang maksud dan sesungguhnya Al-Quran itu yang di antara isinya kisah-kisah yang tersebut yang tentang para nabi adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Jelas ini bukan daripada manusia, daripada Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Nazala bihi ruh al-amin, ruh malaikat Jibril ala qalbika, ke dalam hatimu, supaya engkau menjadi seorang dari pemberi-pemberi peringatan, amaran, dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata, bilisanin arabiyyin mubin. Jadi ini maknanya ja'alnahu Qur'anan Arabiyan, bukan maknanya diciptakan. Dia adalah kalam daripada Allah SWT, diturunkan oleh Jibril, bacakan kepada Rasulullah SAW. Jadi habis dia baca, Jibril baca, terus Rasulullah SAW ingatlah dan boleh baca macam mana yang diturunkan. Tapi pada permulaan turunnya wahyu, Nabi SAW takut Quran ni nanti lupa, hilang. Takut tak dapat baca. Jadi dia dengar Jibril bacakan, Nabi SAW pun komat kamit dengan lidahnya. Maka turun ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Jangan kau gerak-gerakkan lidahmu lita'jala bih, untuk segera nak apa? Nak dapatkan Quran tu, nak hafalkan Quran tu, takut hilang. Sebab apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya atas kami pengumpulannya dan penerangannya. Katanya pengumpulannya di dalam hatimu dan bayanah, penerangannya. Fa idza qara'nu inna alaina jam'ahu wa qur'anah, dan pembacaannya. Jadi pasti engkau akan hafal dan pasti engkau akan dapat Quran bacakan. Jadi Jibril membacakan kepada Rasulullah. Fa idza qara'na, yakni apabila idza qara'na ni fi'il madhi ni, maknanya setelah selesai kami bacakan, yakni Jibril bacakan, fattabi' qur'anah, maka barulah ikut baca Quran tersebut. Kemudian summa inna alaina bayanah, apa-apa yang tak jelas nanti Allah akan terangkan. Ini ada dalam Sahih Muslim. Kita sedang baca hadis ni dalam pelajaran Sahih Muslim dalam Kitabul Salah, dan kata ulama inna alaina bayanah, penerangannya datang selepas diajarkan bacaan. Jadi kita dapati bahawa ini dalil bahawa boleh dilewatkan penjelasan sampai pada waktu yang diperlukan. Belum diperlukan, tak mesti kasih tahu. Tapi bila dah diperlukan, mesti kasih tahu, jangan lewatkan. Jadi ada kaedah, la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tak boleh kita lewatkan penerangan lepas daripada waktu yang diperlukan. Jadi bila diperlukan, mesti sampaikan. Tapi boleh tak lewatkan penerangan? Boleh sampai waktu yang diperlukan. Nah, al-kulli hal, ayat-ayat ini menerangkan bahawa Al-Quran dalam bahasa Arab yang jelas, Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Baik, lepas tu tak payah kita nak tanya bahasa Arab ni dia didevelopkan oleh orang Arab sendiri ataupun dia berasal daripada Allah SWT, lalu Allah ilhamkan kepada orang Arab. Ini dah masuk dalam ilmu usul kalam, ilmu usul fiqh pun dah masuk juga. Sebenarnya huruf-huruf kalimat-kalimat bahasa Arab ni asalnya daripada Allah SWT ke ataupun daripada apa? Daripada manusia. Macam bahasa-bahasa lain, bahasa Melayu dia datang daripada mana? Ilham lah. Ilham. Lepas tu dia diilhamkan juga untuk apa? Untuk develop. Oh, dia bunyi macam gini. Maka kita katakan macam kita sebut pun, kita namakan benda tu macam ni. Baik, kemudian dia berkembang jadi bahasa. Sebenarnya bahasa Arab pun macam tu juga, tak ada beza juga. Cuma mereka bahaskan asal usulnya. Adakah daripada Allah SWT? Sebab apa? Sebab mereka lihat bahawa Al-Quran itu kalamullah dan dia dalam bahasa Arab. Jadi maknanya mesti daripada Allah SWT. Sebelum orang Arab wujud, dia dah patutnya
Dah ada. Alah, kalau kita jangan masuk sampai kat situ, nanti takut apa? Takut. Benda tak ada dalil, tak ada apa. Yang penting kita katakan Allah berkata-kata dalam bahasa Arab. Dan bahasa siapa ajar? Siapa yang ajarkan kita bahasa? The first Melayu lah. Hang Tuah lah, hang apa lah. Ada nanti orang kata hang tu pun sebenarnya bukan orang Melayu. Hang tu orang Cina. Hang Lipo. Okey. Allah yang ajarkan. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, menciptakan insan, dan dia mengajarkan kepadanya al-bayan, penerangan. Katanya di bahasa lah. Jadi perhatikan, Quran, Allah tak kata Allah ciptakan Quran, Allah kata Allah ajarkan Quran. Bila insan, Allah kata apa? Khalaqal insan, Allah ciptakan insan. Lepas tu al-bayan itu, alamahul bayan. Bayan katanya bahasa. Kita teruskan. Allah telah menerangkan bahawa sesungguhnya dia mengutus para rasul untuk menerangkan kepada manusia, bukan untuk mengelirukan mereka ataupun mengkaburi mereka. Takkan Quran nak diturunkan tu untuk nak buat orang keliru. Auzubillah. Allah berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah SWT menghendaki ini dengan apa yang diharamkan dan dihalalkan dari kaum perempuan itu ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu. Ini nabi-nabi dan orang-orang soleh, supaya kamu mengikutnya. Wa yatuba 'alaikum, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini tentang ayat manakah wanita yang boleh dinikahi, mana yang tak boleh. Kemudian kalau hamba wanita hamba asalnya tak boleh melainkan dalam keadaan darurat. Dan kalau boleh jangan nikah dengan hamba, bersabar lagi bagus, wa antasbiru khairul lakum, dan seterusnya. Kemudian Allah kata ayat-ayat ini, syariat ini untuk menerangkan kepada kamu. Ini dia yang liyubayyina lakum, bayan jelas. Ayat ini bukan untuk nak kasih keliru. Auzubillah. Begitu juga firman, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia menjelaskan kepada mereka, ini hukum-hukum Allah. Maka Allah Azza wa Jalla menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, juga memberi hidayat petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Di dalam surah Ibrahim alaihissalam. Jadi tak ada seorang rasul, kata Allah SWT, nafikan. Tak ada rasul melainkan Allah utuskan mesti dengan bahasa kaumnya. Dan buat apa ni? Liyubayyina lahum, supaya rasul terangkan kepada mereka. Kalau dengan bahasa lain orang tak faham. Baik. Jadi kitabnya pun mestilah dalam bahasa kaumnya. Jadi al-maksud al-bayan, penerangan jelas. Tapi lepas itu apakah dah jelas menjelas orang mesti ikut? Tidak. Ada yang tak nak ikut, maka Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki selepas itu. Yang itu kita tak tanya. Kenapa Allah hendak dia sesat? Kenapa Allah hendak dia dapat petunjuk? Sebab apa? Wa huwal azizul hakim. Allah Maha Perkasa, dia boleh buat apa yang dia suka. Tapi semua yang dia buat itu pada tempatnya dengan hikmah. Sebab Allah Maha bijaksana. Wa huwal azizul hakim. Kalau Allah tak boleh sesatkan siapa yang Allah kehendaki, tak boleh beri petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, itu bukan sifat kesempurnaan. Kemudian kalau main sembarang-sembarang aja, sesatkan orang yang tak layak dapat kesesatan, beri petunjuk pada orang yang tak layak dapat petunjuk,
tak ada hikmah. Jadi sebab itu selalu ayat dua nama yang mula ini digandingkan dalam Al-Quran. Jadi jelas rasul-rasul semua dengan bahasa mereka. Jadi Al-Quran Nabi SAW cakap dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran tentang Nabi Ibrahim contohnya, adakah dia dalam bahasa Arab? Confirm dia bukan dalam bahasa Arab lah. Sebab mereka bukan orang Arab. Dan begitu je kaum Samud dan kaum-kaum lain. Baik, mereka bukan dalam, ini bukan berkata-kata dalam bahasa Arab. Tapi Quran hikayatkan kata-kata mereka dengan bahasa Arab. Baik. Jadi idh qala Ibrahim, idh qala Isa, idh qala al-Hawariyun dan sebagainya, betul tak? Jadi itu semuanya hikayat daripada kata-kata mereka. Ini menunjukkan bahawa boleh kita riwayat dengan makna. Dulu saya pernah terangkan hal ini pada sebahagian orang tak nak terima. Dia jadikan satu isu besar. Dia kata kita kata dengan tanpa tanpa dalil, tanpa ilmu. Padahal inilah yang ditunjukkan oleh ayat ini. Dan inilah istidlal Syekh Uthaymin rahimallahu ta'ala. Dan ini bukan mutasyabihat. Ini bukan mutasyabihat. Kita kata kalam tu kalam Allah SWT. Allah hikayatkan daripada orang-orang tu. Nah, apa pula kita nak katakan jangan cakap apa yang kita tak tahu. Ini memang kita tahu. Ini dalilnya. Rasul-rasul itu diturunkan mengajarkan kaumnya dengan bahasa kaumnya, lisan qaumihi. Baik, Allah berfirman juga bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami utuskan rasul-rasul itu membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata yang membuktikan kebenaran mereka, dan Az-Zubur dengan kitab-kitab suci. Dua perkara penguat para rasul. Mereka ada ayat-ayat yang jelas dan mereka ada kitab-kitab. Dan kami pula turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Az-Zikra ni Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia ni dia litubayyina linnas, kepada umat manusia kan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Ya, minta maaf. Yang pertama tu manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka itu Quran. Dan Allah turunkan hadis ataupun berikan wahyu hadis kepada Rasulullah SAW untuk menerangkan Al-Quran. Ini antara dalil kehujahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua-dua tanzil, dua-dua wahyu. Sebab tu dipeliharanya hadis bagaimana dipeliharanya Al-Quran. Maka adalah suatu yang mustahil untuk berlaku kepada Al-Quran yang bersifat dengan kedudukannya sebagai penerang, kemudian terdapat di dalamnya perkara yang teragung yang menerangkan sifat Allah, tersembunyi maknanya, dan tidak akan dapat petunjuknya melainkan dari pembebanan yang berlebihan dan takwilan-takwilan yang dikeluarkan daripada hakikatnya. Bahkan tidak boleh tidak, sebenarnya ia harus jelas, terang dan mudah untuk didapatkan petunjuk daripadanya dan difahami maknanya. Logik tak ni? Sifat dia penerang. Jadi mestilah boleh dapat daripada Quran, daripada hadis. Dia tak perlu lagi formula-formula lain, teori-teori lain, takwilan-takwilan lain. Hingga keluar daripada hakikatnya sampai mereka kata bahawa Quran ini boleh jadi kufur bacanya. Kalau kita ambil Quran zahir, Quran kita boleh jadi kafir. Zahir Quran kufur mereka kata. Alhamdulillah. Tak baca kat ayat tadi. Dibacakan beberapa ayat tadi. Baik, tidak disangsikan lagi bahawa sesungguhnya asal dasar kata-kata manusia adalah dibawakan kepada hakikat kata-kata itu dan bukan secara majaz. Majaz ni kiasan. Dan ini dengan perbezaan niat-niat mereka dan maksud-maksud mereka. Maka bagaimana pula dengan perkataan-perkataan Allah yang menghendaki mengenalkan kepada dirinya dan menerangkan keagungan sifat-sifatnya untuk hati-hati mempertuhankan dan terpaut hati-hati itu kepada Rabb dan Tuhan yang layak disembah. Maka dengan itu pertuturan kepada seseorang itu tidak keluar daripada dua jenis. Yang pertama, pertuturan yang dimaksudkan untuk mengkaburkan ke atas pendengar dan ketidakjelasan. Sengaja kita nak buat orang
tak faham. Bila orang dengar kita kata, makin nak kelirukan orang. Makin nak keliru. Dan itu tentulah disucikan kalam Allah daripadanya. Sedangkan manusia biasa kalau cakap macam itu, dia adalah seburuk-buruk manusia, dia pendusta. Penipu. Lain yang dia cakap, lain yang dimaksudkan. Yang kedua, pertuturan yang dimaksudkan dengan penerangan dan petunjuk serta tunjuk ajar. Inilah yang Allah sifatkan kitabnya dan perkataannya, sebagaimana yang telah kita lalui dalam ayat-ayat yang lepas. Maka sekiranya Allah Azza wa Jalla mengatakan sesuatu lafaz dan Rasulnya mengatakan sesuatu lafaz, ia mempunyai makna yang zahir, sebagaimana yang telah diletakkan dalam bahasa. Selagi tidak diiringi dengannya apa yang menunjukkan sebaliknya. Sebalik daripada makna yang zahir tadi, dan tanpa mengkendaki makna tersebut, maka itu menunjukkan ke atas maknanya yang hakikat. Sekiranya tidak, maka tidaklah jadi perkataan Allah itu sebagai penerang dan penjelas. Jadi asalnya hakikat. Apa yang ditunjukkan oleh bahasa. Baik kalau back kitab-kitab, kalau tidur, kalau kita katakan jalan-jalan, duduk-duduk dan sebagainya. Semuanya balik kepada apa yang orang faham dalam bahasa tersebut. Kalau nak cakap, kalau kita katakan memang nak jelas, nak jelaskan, nak tunjuk aja. Baik, selagi tidak ada karinah, tidak ada dalil bahawa dia maksudkan selain daripada itu, baik, maknanya asalnya begitulah. Pergi buang air, maknanya buang air betul-betul. Melainkan ada maksud lain. Alamak, tadi nak minum banyak, sekarang nak buang air. Sekarang, confirm awak kata apa? Dia nak buang apa sekarang ni? Dia buang air yang kita tahulah. Bukan sebarang air dia nak buang. Aku bosan nak keluar, nak makan angin. Terus kita dah faham bahawa dia maksud dia apa? Makan angin lain. Bukan makan angin yang angin tu. Dia nak jalan-jalan. Nak tukar angin lah. Datang angin lah. Jadi bila ada konteks tu, baru kita nampak, oh ni dalil bahawa dia maksudkan yang lagi satu. Yang orang namakan majaz. Ahli bahasa namakan dia majaz. Tapi ini tidak disepakati oleh ulama juga. Antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau menolak dengan keras pembahagian bahasa tu kepada zahir dan majaz, hakikat dan majaz. Dia kata semua bahasa tu semuanya hakikat belaka, tak ada yang majaz. Sebab apa? Asal sesuatu kalimat tak ada makna. Asal tu kalimat tu tak ada makna, melainkan dia dalam konteks, dia dalam ayat yang memberi makna. Ketika itu dia ada makna, dan maknanya ditentukan oleh konteks tadi. Saya nampak singa. Kalau macam itu je apa? Saya nampak singa betul lah. Singa ada makna dia. Tapi cuba kita letakkan dekat konteks lain. Saya nampak singa di atas kuda. Saya nampak singa atas kuda dengan pedang terhunus. Apa awak nampak? Aslan. Awak nampak apa? Lion King. Awak nampak apa? Nampak pahlawan. Macam singa beraninya. Di atas kuda kan? Saya nampak singa atas mimbar. Maknanya khatib yang berpidato dengan semangat, penuh semangatnya. Tapi kalau nampak singa je, singa je. Jadi maksudnya, kalau singa setakat singa je, macam orang belajar ABC, S for singa, tak adalah maknanya L for lion ke, A for apple dan sebagainya. Asalnya dia tak ada konteks. Kalau tak ada gambar tu, memang tak ada makna. Dia tak ada makna. Itu kata Syekh Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dan beliau bawa dalil panjang, beliau ada tulis kitab tentang hal ini. Jadi dia namakan dua-dua hakikat, cuma satu hakikat lughawiyah, satu hakikat urfiyah. Satu hakikat dari sudut bahasa, satu lagi hakikat adat kebiasaan. Kata ulama ini khilaf lafzi je, baliknya sama juga. Cuma maksudnya di sini adalah bahawa setiap kata-kata itu diambil zahir, dan yang menentukan maknanya adalah konteks ayat tersebut. Baik, sekarang kita dah faham bahawa Al-Quran tu
sifatnya adalah menerangkan, bayan. Baik. Kemudian lawan daripada itu adalah mengelirukan. Maka kita wajib mengambil zahir daripada Al-Quran. Jadi itu yang nak diterangkan di sini. Ini hujah paling kuat dalam masalah asma wa sifat. Tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hujah yang berikutnya, bahawa maupun dari sahabat-sahabatnya, daripada tabi'in serta mereka yang mengikut tabi'in, yang menunjukkan bahawa tiada satu huruf sekalipun yang membuktikan bahawa sesungguhnya sifat-sifat itu tidak bermaksud hakikat. Maknanya tidak ada riwayat daripada mana-mana salaf, daripada tabi'in, sahabat sampai kepada Rasulullah SAW, tak pernah mereka kata bahawa yang dimaksudkan bukan hakikatnya. Bahkan kata-kata mereka sama ada nas maupun zahir, membuktikan bahawa sifat-sifat Allah adalah hakikat dengan penafian kepada tamthil dan takyif. Dalam Mutagaki diterangkan definisi nas. Ini sikit tentang istilah. Nas adalah suatu lafaz yang hanya mempunyai satu makna sahaja. Seperti Allah mengharamkan bangkai, maka ia adalah nas bagi pengharaman bangkai. Lihat Mutagaki itu. Ia juga dikatakan sebagai takwilnya adalah tanzilnya, iaitu sebagaimana yang diturunkan. Nas asal maknanya satu tempat yang tinggi. Jadi macam saya duduk ni namakan manassah dalam bahasa Arab. Jadi nas satu benda yang tinggi. Jadi kalau dalam ayat tu kita namakan dia nas, maknanya satu makna je yang terus masuk kat yang apa ni, yang boleh difahami. Tak ada makna lain yang boleh difahami. Itu namanya nas. Contohnya Allah haramkan bangkai, tak ada makna selain daripada pengharaman. Innama harrama alaikumul maitah. Harrama mana ada makna lain? Harrama boleh makna boleh. Boleh makna separuh boleh. Harrama maknanya tak boleh, haram. Boleh? Kalau uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu, lailatul siyami rafadhila nisaikum, uhilla lakum saydul bahri, dihalalkan. Boleh makna haram tak? Boleh makna ni atau ni? Tak ada makna lain. Jadi itu dinamakan nas. Dan contoh juga dalam bilangan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita yang berzina, lelaki yang berzina, sebatlah setiap dari mereka 100 sebatan. Mi'ata jaldah. Boleh makna 99? Setengah? 3 suku? 99 tak boleh kan? 101 tak boleh. Jadi dia nas, satu makna je, iaitu 100. Jadi itu dinamakan nas. Jadi kita share ke 50-50? Perempuan dapat 50 sebab lelaki dapat 50? Ataupun lelaki lagi kuat, kita kasih dia lebih? Kita kasih dia 75, 25 kasih perempuan. Ataupun kita tengok siapa yang start dulu. Ada tak dalam Quran? Saya rasa kalau orang pakai kaedah maslahat, kaedah akal, ni semua boleh keluar tau fatwa-fatwa macam ni. Tapi oleh kerana memang orang tak ada amalkan hukuman hudud ni semua belum datang lagi. Tapi kalau dah mula orang amal hukuman hudud, nanti keluar doktor-doktor yang akan cakap macam ni. Tak mustahil. Sebab lain hukum semua mereka dah masuk dah. Dan mereka gunakan akal, maslahat dan sebagainya. Jadi kita kata tidak. Lelaki tu tua macam mana, muda macam mana, perempuan tu muda macam mana, tua macam mana, cantik macam mana, bodoh macam mana, tak kira lah. Baik, berzina tetap berzina. Walaupun dia seorang surgeon, selamatkan ramai orang. Kalau zina, kena sebat tak kena sebat. Tu dia. Tak ada beza. Tapi syaratnya mesti ada lah. Bukan sembarangan. Kita tak boleh gantikan sebat itu, hukum sebat itu dengan duit. Alah boleh lah. Zakat fitrah kalau mau pakai beras kan susah. Kita ganti dengan duit. Berapa dolar sekarang ni? Adalah berapa dolar lah. Secupak beras. Jadi hukuman hudud ni berat lah. Sampai mati ni, sampai barbarik kata orang tu. Nanti orang barat kata apa, kita gantikan dengan bayar saman lah. Saman banyak-banyak, 100,000. Boleh tak macam ni? Tak boleh. Sorry, tak boleh. Tak mau potong tangan, gantikan potong tangan dengan apa ni? Dengan
dengan bayar saman, lagi bagus lagi, banyak manfaat, orang semua boleh dapat manfaat daripada duit tu. Jawabnya tidak. Nah, tidak. Presiden pun tak boleh apa ni? Tak boleh pardon orang yang dah sabit apa untuk dihukum dengan hukuman hudud. Sebab Rasulullah SAW pun tak boleh stop. Tak boleh lah syafaat. Tak apa, atashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Adakah engkau nak minta syafaat dalam satu hukuman hudud daripada hudud-hudud Allah? Nabi SAW kata kepada Usamah ni, Usamah kekasih Rasulullah SAW kepada anak kepada kekasih Rasulullah SAW, marah Rasulullah SAW. Sebab itu perbuatan Bani Israel. Bila orang-orang miskin buat salah, mereka laksanakan hukuman hudud. Bila orang kaya bangsawan buat, mereka tinggalkan. Tak boleh. Hatta kata Rasulullah SAW, kalau anak aku Fatimah mencuri sekalipun, laqata'tu yadaha, tentu aku akan potong tangannya. Aku sendiri akan potong tangan. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa dasar hukuman adalah keadilan. Apa yang nak disampaikan di sini adalah nas. Nas maknanya cuma ada berapa makna? Satu makna. Itu dia. Dah tak boleh takwil lagi. Adapun zahir adalah satu lafaz yang boleh mengandungi dua atau lebih makna. Kemudian salah satu daripada makna-makna itu lebih kukuh dari yang lain. Lebih zahir, lebih kuat daripada yang lain. Seperti kata perintah fi'il amar adalah zahir dalam menunjukkan wajib. Sebagaimana kata kerja perintah boleh bawa wajib dan sunat, tapi asalnya, zahirnya adalah wajib. Nassun idza afada ma la yahtamil ghairan wa zahirun inil ghairu uhtumil. Ini ada bait dalam usul fiqh ni. Jadi yang penting zahir ada dua atau tiga atau empat makna, tapi satu yang lebih menonjol. Itu sebab dinamakan zahir, maknanya atas. Kan kita dah baca semalam, wa anta az-zahir falaisa fawqaka syai', engkau lah yang paling zahir, tidak ada di atasmu segala-galanya. Maknanya zahir tu di atas. Kan dalam suratul Kahfi, famastata'u ay yazharu wa masta'u lahu famasta'u ay yazharu wa mastata'u lahu naqbah. Mereka Ya'juj Ma'juj tak dapat nak panjat atas tembok besi tu. Dan mereka tak dapat naqbah, tak dapat korek. Jadi zahir asal maknanya di atas. Jadi zahir ni maknanya yang bila orang dengar apa dikatakan, automatik dalam first kali makna yang sampai kat dalam kepala je, makna ini yang dinamakan zahir. Bila kita baca je ayat ni, makna yang pertama sekali yang sampai dalam kepala kita, itu yang dinamakan zahir. Macam tadi, aku dah high tide, aku nak buang air, terus satu makna masuk situ, itu zahir lah. Walaupun lagi satu makna buang air. Aku nampak singa atas mimbar, automatik yang masuk kat dalam kepala kita adalah seorang khatib. Jadi ini dinamakan zahir. Dan zahir ini kadang-kadang dekat sangat dengan nas. Ini dalam bahasa. Jadi bila kita sebutkan dalam kertas kerja ni, bila kita cakap pasal zahir-zahir, inilah maknanya. Kalau cakap pasal nas, inilah maknanya. Tapi terkadang dalam tulisan-tulisan kadang dikatakan datangkan nas tentang hal ini, ataupun nas tentang masalah ni adalah gini-gini. Yang ini Quran dan hadis. Kadang-kadang makna nas tu setakat Quran dan hadis je. Dalil, nas maknanya setakat dalil aja. Nas-nas contohnya. Ataupun quotation daripada sesuatu kata-kata. Apakah nas kata-kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala contohnya. Nas maknanya dia punya quotation. Itu dalam perkara lain. Tapi kalau dalam istilah usul fiqh, nas maknanya ini. Hanya satu makna. Baik, fil hadits tawil fi dzikri akhir ahli al-jannati dukhulan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخره فيقول أي العبد يا رب أدخلني الجنة قال فيقول عز وجل ما يصيرني منك أي عبدي أيرضيك أن أعطيك من الجنة الدنيا ومثلها معها قال فيقول أتهزأ بي وأنت رب العزة قال الراوي فضحك عبد الله
حتى بدت نواجذه ثم قال ألا تسألوني لما ضحكت قالوا له لما ضحكت قال لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسألون لما ضحكت قالوا لما ضحكت يا رسول الله قال لضحك الرب حين قال أتهزأ وأنت رب العزة أتهزأ بي وأنت رب العزة. Dalam hadis yang panjang, di dalamnya berkenaan menyebutkan orang yang terakhir akan masuk syurga. Ada tak orang terakhir masuk syurga? Mesti ada lah. Orang pertama ada, yang akhir pun ada. Nah, dan tak ada orang boleh masuk syurga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu antara syafaat yang khusus bagi Rasulullah SAW untuk membenarkan orang ahli syurga masuk dalam syurga. Wa futihat abwabuha. Itu tafsir apa ni kebanyakan ulama. Baik, hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda pada akhir hadis, maka berkata iaitu hamba, wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam syurga Allah. Mula-mula dia tak minta tahu masuk syurga. Dia last masuk syurga, dia last yang Allah keluarkan daripada api neraka. Dalam keadaan hitam macam arang. Lepas tu Allah SWT masukkan dia dalam air kehidupan, ma'ul haya. Lepas tu dia hidup. Lepas tu dia dekat dengan syurga je. Lepas tu dia minta apa ni? Dia dah dengar bunyi syurga, dia nak apa ni? Nak duduk bawah pohon lah. Lepas tu dia minta, dia kata aku nak masuk lah. Dia minta masuk sekali. Jadi dia yang terakhir masuk syurga. Dia punya nikmat, dia punya syurga ya, bukan main besar lagi. Hadis ni kita pernah baca dulu dalam Sahih Muslim. Jadi Rabb, masukkanlah aku ke dalam syurga. Allah berfirman, apa yang memutuskan engkau daripada meminta kepadaku, wahai hamba-Ku? Adakah meridhakanmu dengan aku memberikanmu syurga seperti dunia dan sepertinya bersama? Jadi kau nak syurga? Baik, aku berikan syurga yang besarnya seperti dunia dan sepertinya bersama. Jadi 2 kali dunia, saiz dia. Berapa square feet tak tahu. Dunia je, double. Itu untuk orang yang last masuk syurga tu. Jadi dia ingatkan baru masuk aja. Sekali dia dapat apa ni? 2 kali dunia punya saiz syurga. Jadi dia berkata Abdullah, maka berkata hamba itu, adakah engkau mempersendakanku sedang engkau adalah Rabbul Izzah atahza'u bi? Berkata perawi, maka telah ketawa Abdullah bin Mas'ud sehingga terdampak gigi gerahamnya. Kemudian beliau berkata, adakah kamu tidak bertanya kepadaku, kenapakah aku ketawa? Mereka berkata kepadanya, kenapakah engkau ketawa? Baik. Beliau berkata, telah ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, adakah kamu tidak mahu bertanya kepadaku, kenapakah aku ketawa? Mereka pun bertanya, kenapakah kamu ketawa, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Ar-Rabb telah ketawa. Kerana ketawanya Rabb ketika berkata hamba, adakah engkau mempersendakanku sedang engkau adalah Rabbul Izzah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Rasulullah SAW ketika riwayatkan hadis ini, Nabi SAW ketawa dan Nabi khabarkan kenapa dia ketawa. Sebab Allah ketawa. Awak faham makna lain tak selain daripada ni? Mana ada makna lain? Dan ini bukan tamsil, bukan tashbih. Baik, ini nak terangkan hakikat makna tersebut. Adapun kaifiatnya tak diketahui oleh kita. Dan ini adalah dalam hadis yang paling sahih yang kita boleh jumpa. Kita baca ni dalam Sahih Muslim, tapi dalam takhrijnya tak tulis Sahih Muslim. Baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu fi hadits hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawil wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbati Arafah wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dah in i'tasamtu bihi kitab Allah wa antum tas'aluna anni fama antum qailun wa antum tus'aluna anni fama antum qailun qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta
faqala bi isbi'ihi as-sabbabah yarfa'uha ila as-sama' wa yankutuha ila an-nas, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad 3 marrat. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, dalam hajatil wada' yang panjang, di dalamnya sesungguhnya Nabi SAW bersabda dalam khutbah Arafah, aku telah meninggalkan bagi kamu apa yang tidak akan sekali-kali kamu sesat selepasnya, sekiranya kamu berpegang teguh kepadanya, kitab Allah. Dan kamu akan ditanyakan tentangku. Yang betulnya tus'aluna. Kamu akan ditanyakan tentangku, maka apakah yang kamu akan katakan? Ini Allah akan tanya sahabat-sahabat, apakah Rasul-Rasul telah, Nabi SAW telah sampaikan. Ini ada dalam Quran. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Pada hari diserukan, apakah yang kamu jawabkan terhadap al-mursalin. Ini ada dalam Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat akan ditanya. Itu antara tafsiran kesaksian syuhada dalam suratul Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu dia. Jadi apakah yang kamu akan jawab? Mereka berkata, kami menyaksikan. Yani nanti sesungguhnya engkau telah menyampaikan dan melaksanakan amanah dan menasihatkan. Maka beliau menunjukkan dengan jari telunjuknya, sababah dan mengangkatnya ke atas langit, yarfa'uha ila sama, dan lalu menudingkannya kepada orang ramai, lalu bersabda, Allahumma fashhad, Allahumma ishhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, sebanyak 3 kali. Tunjukkan ke atas, lepas tu tunjukkan ke bawah. Mananya? Allah asyhad. Ini bukan doa tau. Ini apa? Ini berkata-kata yang Allah SWT menyuruh dengan jarinya menunjukkan bahawa Allah SWT ada di atas. Kalau tak ada, buat tunjuk ke atas. Kalau ada di mana-mana, tunjuk je semua tempat. Lepas tu yang di bawah tu siapa? Sahabat. Di Padang Arafah. Kau boleh jumpa hadis ini dalam Sahih Muslim. Hadis yang sangat masyhur. Ini kira mutawatir ni. Apa lagi yang kita nak? Jadi zahir ke tak zahir? Zahir bahawa Allah SWT ada di langit. Baik. Asar-asar salafus salih yang menunjukkan bahawa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla diambil secara hakikat dan bukan majaz. Dah faham apa hakikat, apa majaz? Nah, ini adalah sebahagian daripada kata-kata ulama sunnah, bahawa sifat Allah adalah di atas hakikatnya dan bukan majaz. Kata-kata mereka di sini di antara nas dan zahir. Maknanya ada kata-kata mereka jelas nah. Ataupun minta maaf. Itu kita akan baca dulu. Yang pertama adalah kata-kata Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Qais bin Abi Hazim ketika Umar radhiyallahu anhu tiba ke Syam. Beliau menghadapi orang ramai sedang beliau di atas untanya. Mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, sekiranya engkau menunggang kuda kerja pembesar-pembesar dan orang ramai akan menemuimu. Berkata Umar, aku tidak lihat perkara kamu di sini, bahawasanya perkara sebenar di sini. Maka beliau menunjuk tangannya ke langit, biarkanlah untaku berjalan. Jadi orang ramai suruh Umar bin Khattab, pakailah Mercedes kata orang tu. Takkan pakai unta, pakailah kuda diraja macam mana orang-orang besar-besar pakai. Ini bila Umar radhiyallahu anhu datang ke Syam. Ni nak buka Baitul Maqdis. Baik. Sebab zaman Umar bin Khattab, Mesir telah dibuka, Syam pun telah dibuka, kemudian Umar sendiri datang ke Baitul Maqdis. Jadi apa kata Umar? Aku lihat perkaramu di sini. Jadi aku tidak melihat perkara kamu di sini. Bukan di sini maknanya bukan di dunia ni. Yang ni untuk bermegah-megah. Bukan ni time dia. Time dia adalah apa? Di atas, urusan kamu daripada atas. Ini riwayat Ibn Abi Shaybah, Abu Nuaim di Hilya Al-Awliya, Ibn Qudamah dalam Ulum, masyhur athar ni.
Jadi kalau bukan Allah di atas langit, tak ada sebabnya Umar menunjukkan ke langit. Kemudian satu lagi daripada Ibnu Abbas, terjemahanul Quran radhiyallahu anhuma, daripada Atha, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam firman Allah azza wa jalla, tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir, yakni yang berlayar laju dengan pengawasan kami, dengan penglihatan kami. Kami melakukan demikian dan menimpakan taufan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur ingkar. Beliau, yakni Ibnu Abbas, mengisyaratkan dengan tangannya ke matanya. Ini adalah tahqiq kepada sifat mata kepada Allah. Ini bukan tashbih, bukan tamthil. Takkanlah sahabat tak tahu apa itu tashbih, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dia tunjukkan maknanya bila dia baca tajri bi a'yunina, berjalan laju dengan mata-mata kami, pengawasan kami. Ya, dia tunjukkan pada matanya, maknanya tafsiran a'yun, uyun. Mata. Baik, cuma kaifiatnya bagaimananya tak ada orang tahu. Nah, itu kita serahkan kepada Allah SWT. Kemudian satu lagi Al-Imam Muhammad bin Zaid rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, berkata Bishr ibn Sirri Muhammad bin Zaid, maka beliau berkata, wahai Aba Ismail, hadis yang mendatangkan Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia, beliau berkata ianya adalah hak. Setiap itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Abu Ismail ni Muhammad bin Zaid rahimahullah ta'ala, perawi dalam Bukhari, Muslim, Nasab, Kutubis Sittah, Thiqah. Nah, jadi bila ditanya tentang hadis ini, dia kata benar sebagaimana yang Allah kehendaki. Kaifa? Kama yasha. Macam mana dia tak tahu. Kama yasha bagaimana, kita tak tahulah. Tapi benar maknanya bagaimana yang turun dalam ataupun yang datang dalam hadis tersebut. Jadi mereka pakai zahir. Beliau berkata juga perumpamaan Jahmiyah adalah perumpamaan seorang lelaki yang dikatakan kepadanya, di dalam rumahmu ada pokok kurma? Dia berkata ada. Dikatakan kepadanya, adakah ada padanya daunnya? Dia berkata tidak ada. Beliau ditanya, adakah ada padanya pelepahnya? Dia berkata tidak ada. Ditanya kepadanya, adakah padanya dasar pelepah? Dia berkata tidak ada. Ditanya kepadanya, adakah ada batangnya? Batang pokok pun tak ada. Dia berkata tak ada. Ada akar tak? Dia berkata tak ada. Tapi dia kata dia ada pokok kurma kat rumah. Tapi daun tak ada, batang pelepah tak ada, batang pun tak, akar pun tak ada. Apa lagi yang apa ni yang tinggal? Tak ada lah. Sebab itu hakikatnya pohon kurma. Nah, dinafikan. Maka tidak ada pokok kurma di rumahmu. Itu sebenarnya jawapan kamu. Jadi adakah kamu punya Rob yang berkata-kata? Mereka menjawab tidak. Ditanya adakah ia mempunyai tangan? Mereka kata tidak. Ditanyakan maka Allah redha dan murka? Mereka berkata tidak. Dikatakan kepada mereka maka sebenarnya tiada Rob bagi kamu. Jadi ini hujah ulama salaf dulu menolak dakwaan orang yang menafikan sifat-sifat Allah SWT. Takwil sana, takwil sini. Bila nafi, maka akhirnya mereka mengisbatkan sesuatu yang tidak wujud. Apa ada kesempurnaan, apa ada keagungan kita nafikan sifat. Dalam isbatlah wujudnya pengagungan, baru nampak je kemuliaan, keagungan Allah SWT. Baik, satu lagi Al-Fudail bin Iyad, ini masyhur. Al-Fudail bin Iyad ni pun perawi dalam Sahih Muslim, mungkin juga dalam Sahih Bukhari ni. Berkata Fudail bin Iyad, dan setiap sifat daripada turun ini, yakni nuzul, ketawa dan berbangga, ittila' ini, yakni lihat, adalah sebagaimana yang Allah hendak turun, sebagaimana yang Allah hendak berbangga, sebagaimana Allah hendak ketawa, sebagaimana Allah hendak menyingkap. Maka bukanlah bagi kita untuk menjangkakan bagaimana dan bagaimana.
Maka sekiranya seorang Jahmi berkata, aku kufur kepada Rabb yang hilang daripada tempatnya, akfuru birrabbi yazulu min makanihi, maka katakanlah, bahkan aku beriman kepada Rabb yang melakukan apa yang dia kehendaki. U'minu birrabbi yaf'alu ma yasha'. Tu jawapan salaf. Ini kata-kata Fudail ibn Iyad rahimallahu ta'ala. Orang sufi pun kata dia adalah orang sufi, imam sufi. Orang sunnah pun kata dia orang sunnah, orang hadis ni. Jadi zaman mereka adanya fahaman Jahmiyah, dan inilah kata-kata mereka. Jadi Jahmiyah dia punya hujah apa? Kalau Allah boleh turun, maknanya Allah akan hilang daripada tempatnya. Arash tak ada, Allah lagi. Ataupun dari satu tempat, maknanya satu tempat akan kosong. Jadi dia pakai hujah apa ni sekarang ni? Akal, bukan pakai Quran. Jadi dia nak pakai akal untuk nafikan Quran. Jadi salaf senang dia kata, itu semua bukan hujah. Aku beriman kalau Allah katakan. Dan kalau Allah katakan, maknanya betul. Dan Allah buat apa yang Allah kehendaki. U'minu birrabbi yaf'alu ma yasha'. Mana lagi agung? Yang boleh lakukan apa yang dia kehendaki. Sebab tu Allah SWT berkata dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid. Fa'al. Banyak fi'ilnya, banyak perbuatannya. Apa yang Allah kehendaki. Itu kesempurnaan. Tapi kalau nak gerak tak boleh, nak itu tak boleh, nak ini tak boleh, semua tak boleh. Nak redha tak boleh, nak murka tak boleh, nak itu tak boleh, semua tak boleh. Apa ada? Baik, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Qurashi, wafat tahun 204 Hijrah. Berkata Yunus bin Abdul A'la Al-Masri, ini murid beliau. Ni kalau ni sanad ni dalam banyak kat dalam Manaqib Al-Baihaqi dia. Aku telah dengar Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i berkata, beliau telah ditanya berkenaan sifat-sifat Allah dan apa yang seyogianya beriman dengannya. Beliau berkata, Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah datang, ini penerangan daripada kitabnya, dan telah nabinya mengkhabarkan berkenaan dengannya. Sehingga kepada kata beliau, itu adalah pengkhabaran Allah kepada kita bahawa sesungguhnya dia maha mendengar, dan sesungguhnya dia mempunyai dua tangan dengan firman-Nya. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terbentang, dan sesungguhnya dia memiliki tangan kanan dengan firman-Nya. Was samawati matwiyatun biyaminih, dan langit-langit terlipat-lipat di kanannya. Dan sesungguhnya dia memiliki wajah dengan firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu akan binasa melainkan wajahnya. Kemudian beliau menyebutkan sifat kaki, ketawa, turun dan jari jemari. Kemudian beliau berkata, maka kesemua makna-makna yang Allah Azza wa Jalla sifatkan dengannya dirinya dan apa yang Rasulnya mengkhabarkan adalah di antara apa yang tidak dapat digarap akal mengetahui hakikatnya dengan berfikir dan amatan. Maka tidaklah kufur seseorang jahil berkenaan dengannya seorang melainkan selepas sampai kepadanya khabar berkenaan dengannya. Maka sekiranya yang datang dengannya, maknanya yang akhir tu mungkin ada terjemahan dia panjang sikit. Banyak orang yang kufur tu siapa dia? Orang yang jahil tentang sifat-sifat ni tak kafir, tapi bila dia dah tahu tentang sifat-sifat ni, dia dah baca hadis-hadisnya ataupun Qurannya, maka kafir kalau dia ingkar. Itu dia. Ini kata-kata Syafi'i rahimahullah ta'ala mengisbatkan secara zahir. Banyak lagi kat sini. Ambil lagi sikit. Imam Al-Hafiz Yahya bin Ma'in, sahabat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan beliau lagi senior daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ahmad lagi champion lah, lagi imam lah daripada beliau. Berkata Yahya bin Ma'in, sekiranya engkau dengar seorang Jahmi berkata, aku mengkufuri Rabb yang turun, maka katakanlah aku beriman dengan Rabb yang melakukan apa yang dia kehendaki. Sama macam tadi. Kata-kata Hamad bin Zaid tadi.
Maka beliau menerangkan sesungguhnya turun adalah perbuatan Allah, bukanlah perbuatan malaikat atau selain daripadanya. Satu nukilan yang penting. Diriwayatkan oleh Ibn Battah dalam Al-Ibanah dan Al-Lalkai. Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal, baik, berkata Hanbal bin Ishaq, aku telah mengatakan kepada Abi Abdullah, Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Beliau berkata, ya. Aku berkata, turunnya Allah dengan ilmunya atau dengan apa? Maka beliau berkata kepadaku, berdiamlah daripada ini. Dan dia marah dengan kemarahan amat sangat. Beliau berkata, kenapakah engkau dengan ini? Lalukan hadis ini sebagaimana diriwayatkan dengan tanpa membagaimanakan. Bila kaif. Itu dia. Jangan cakap apa lagi, Allah turun. Jangan kata ilmu Allah turun ke, malaikat turun ke, perintahnya turun. Jadi baca je hadis ini tanpa bagaimanakannya. Jadi i'tiqadkan zahir maknanya. Berkata Hanbal, aku telah bertanya Abu Abdullah daripada hadis-hadis yang telah diriwayatkan, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia dan sesungguhnya Allah dilihat dan sesungguhnya Allah meletakkan kakinya dan hadis-hadis seperti itu. Maka berkata Abu Abdullah, kita beriman dengannya dan membenarkannya tanpa membagaimana, tanpa makna. Dan tidak kita menolak sedikit pun daripadanya. Dan kita mengetahui bahawa sesungguhnya apa yang Rasulullah datangkan adalah hak, benar, sekiranya sanad-sanadnya sahih. Dan kita tidak menolak Allah, firman-firmannya, dan tidaklah disifatkan dengan berlebihan daripada apa yang Allah sifati dirinya, dengan tanpa had atau penghujung. Allah tidak menyerupai sesuatu, sedang Allah Maha mendengar lagi mendengar lagi Maha melihat. Itu dia. Itu betul kan? Kata-kata ini juga masyhur, ada dalam riwayat Ibn Battah juga. Dan Al-Lalkai. Jadi cuma muskilnya dekat situ, kita muka surat 35, kita berimannya dengan membenarkannya. Ini perhatikan first kali, benarkannya, nusaddiquhu. Tanpa bagaimana, bila kaif. Tanpa makna, bila makna. Dan kita tidak tolak. Okey, sampai akhir kata-kata beliau. Sebagian orang ambil mana tahu? Dia ambil yang bahagian tanpa makna. Jadi dia kata ni menunjukkan bahawa Imam Ahmad tafwid. Dan mereka kata tafwid tu salah satu daripada manhaj salaf. Dalilnya Imam Ahmad pun tafwid tanpa makna. Jadi maknanya tak tahu, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang tahu maknanya. Baik. Apa kita katakan? Kenapa tak ambil semuanya sekali? Kan Imam Ahmad kata benarkannya. Macam nak benarkan kalau dia tak ada makna, kita tak tahu maknanya. Dia tulis dalam apa ni, XYZ 01010. Nak iman apa benda? Macam nak imankan sesuatu yang awak tak faham maknanya? Kemudian perhatikan bagaimana, tanpa bagaimana. Tanpa bagaimana. Kalau tanpa bagaimana, macam mana nak takwil? Kan sebagian mazhab mereka kata ada dua manhaj, satu tafwid, satu lagi takwil. Takwil apa maknanya? Ada makna ke tidak? Yang ini kita katakan maknanya begini. Maknanya bukan zahir tapi maknanya begitu. Ada makna lah. Dan ada kaifiat tak takwil tu? Ada kaifiat. Jadi ini kalau kita lihat menunjukkan Imam Ahmad tak maksudkan tafwid dan tak maksudkan takwil. Baik. Tanpa bagaimana, maknanya tanpa bagaimana yang kita tahu. Bagaimana dia ada. Kaifiat dia ada tapi diketahui oleh Allah. Kita tak tahu. Ada pun tanpa makna, maknanya apa? Maknanya ada tak ada? Ada. Tapi apa yang dinafikan di sini? Tanpa makna yang batil. Iaitu tanpa takwil. Sebab makna yang didatangkan adalah daripada orang-orang yang menafikan sifat, iaitu orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Itu yang dinafikan, tanpa makna yang batil. Tanpa kaifiat, maknanya tanpa kita sifatkannya, tanpa kita tahu kaifiatnya. Baru kita boleh beriman dengan sifat-sifat ini.
Jadi dengan itu kita sampai kepada apa? Penghujung temuan kita pada malam ini. Kita akan sambung bahagian-bahagian lain. Saya rasa ini pun sebenarnya dah diterangkan, tapi ini sebagai murajaah tentang bab ini, bab ta'wil. Ada apa-apa soalan? Jadi yang kita nak faham sekarang ni hujah. Kenapa tak boleh takwil? Pertama sekali sebab apa? Quran sifatnya apa? Jelas, menjelaskan. Rasul-rasul fungsinya apa? Kenalkan orang kepada sifat-sifat nama-nama Allah SWT. Jadi tentu perkara ni mesti yang paling jelas. Itu dia. Dan sebahagian dalilnya adalah dengan bahasa tu, kan ada? Bahawa Quran ni mengikut bahasa orang-orang Arab untuk difahami. Bahkan semua rasul-rasul berkata-kata dengan bahasa kaumnya supaya mereka faham. Jadi kalau nak faham dengan apa? Dengan yang zahirnya. Bukan dengan makna yang tersirat dan yang batin. Kemudian dalil-dalil lain adalah daripada kata-kata ulama-ulama salaf tadi. Jadi kita kena berhenti di sini. Ada soalan? Kaedah semua ibadah adalah haram dilakukan melainkan ada dalilnya. Kaedah semua duniawi boleh melainkan ada dalilnya. Boleh disebutkan kedua-dua dalilnya? Kaedah semua ibadah adalah haram. Kita tak cakap haram, maknanya terhenti. Tauqifi, maknanya mesti ada dalil. Kita tak cakap haram lah. Walaupun maksudnya lebih kurang. Jadi asalnya kita nak puasa, terhenti. Kita tak cakap haram. Kita mesti nanti dulu cek ada dalil ke tidak. Dan dalilnya sabda Nabi SAW. Apa dia? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu dalil-dalilnya. Siapa yang amal dengan satu amalan yang bukan daripada urusan kami, bukan daripada sunnah, tak ada dalil, maka amalan itu tertolak. Dan setiap yang diada-adakan dalam agama, tak ada dalil, dia adalah bid'ah, dan setiap bid'ah kesesatan. Kesesatan boleh lakukan ke haram lakukan? Haram lah. Baik. Kemudian apakah dalil untuk kaedah semua perkara duniawi ini boleh melainkan ada dalilnya? Ini balik kepada hukum asal. Hukum asal semua perkara-perkara duniawi halal. Allah SWT menundukkan apa yang di langit dan apa yang di bumi jami'an minhu. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Jadi Allah dah tundukkan langit bumi semua untuk kita. Jadi asalnya semuanya halal sampai ada dalil tak boleh. Sebab tu asalnya arak tu halal ke haram? Halal. Halal. Tapi tak semestinya tayyiban tak taib. Pasal minum boleh mabuk, boleh gaduh, boleh kepala pun putus sebenarnya. Solat pun boleh huru-hara baca. Tapi halal. Sebab asal. Bila dia haram? Bila ada dalil. Itu dia. Datang je ayat berkaitan dengan pengharaman arak, maka baru dia jadi haram. Selagi tidak, dia tak haram. Jadi kalau kita nak tahu binatang ni halal ke haram, pakaian ni halal ke haram, daging ni halal ke haram, tak apa-apa lagi, asalnya apa? Halal. Sampai ada dalil. Boleh? Tetapi ini ada pembahasan panjang lebar lagi. Ada benda tu, asal dia dah jadi haram, pasal dah ada syariat. Ni kita cakap ni bila mutlak lah. Tak ada apa-apa dalil, tak ada apa-apa semua. Tapi kalau kita dah tahu, oh ni ada dia memburu dengan kuku dan gigi contohnya kan. Kita dah tak boleh kata asalnya boleh. Kita dah cakap asalnya haram. Riba asalnya haram, dah tak boleh. Tak tahu boleh lah. Mana boleh macam tu. Okay. Baik, di sini sudah kita berhenti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi